Iaitu Allah Ta'ala firman, wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya pada Muhammad tentang Zulkarnain. Maka teringat saya tuan-tuan, ada satu peristiwa pernah berlaku pada Nabi pasal fataral wahyu. Fataral wahyu ini adalah perbahasan ulama tentang Nabi pernah putus wahyu. Nabi putus wahyu dan Nabi begitu down ketika itu. Nabi ni putus wahyu, macam kita WhatsApp tak berfungsi lah, seolah begitulah, tak ada mesej, tak ada benda tu, orang hantar biasa hijau belaka WhatsApp group misalnya. Tapi hari ni daripada pagi sampai sekarang 10 lebih tak ada menyala hijau seorang pun. Kita sudahlah, kena remove ke kawan ni. Kita ada perasaan begitu. Nabi tak dapat wahyu, dia susah hati. Nabi pernah kena fadarul wahyu, disekat wahyu untuk beberapa tempoh. Apa sebab ianya berlaku? Ini kait dengan cerita Zulkarnain. Ceritanya begini, satu hari kaum Quraisy musyrikin, dia utus An-Nadar bin Al-Harth dan juga Al-Uqbah bin Mu'ith pergi ke Madinah. Sampai tak sana, dia nak buat kajian siasatan tentang Nabi kita. Dia orang pergi jumpa satu pendeta Yahudi, bincang macam mana Muhammad begini-begini ni. Dia orang pun tanya, Pakcik, kami nak tahu, macam mana kami nak tahu ni Muhammad ni seorang Nabi betul? Ataupun macam mana nak bezakan dia ni Nabi ataupun penipu saja, dia nak jawatan saja. Pendeta Yahudi ni kata begini, awak pergi kat Muhammad, tanya dia 3 perkara. Kalau dia dapat jawab, confirm dia Nabi betul. Kalau dia tak dapat jawab, dia tu mengaku sajalah, claimant saja. 3 soalan tadi tentang Zulkarnain, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang roh. Jadi dia orang pun jumpalah dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ceritakan pada kami perkara ni, 3 perkara. Nabi ketika itu dia kata, tak apalah, saya hari ni sibuk sikit, esok datang boleh? Yalah, esok kami datang. Esok orang tu datang. Nabi tunggu wahyu tak turun-turun. Sudah, takkan Tuhan tak tolong bagi jawapan ni? Talian hayat tak ada ni. Nabi tak akan jawab dari segi pemikiran dia. Dia mesti daripada wahyu. Sampai petang tak ada, hari esok tak ada, lusa tak ada. Sampai orang-orang Quraisy mencemuh Nabi. Darat cetong, darat setarang barah, ngaku jadi Nabi. Tanya 3 soalan tak boleh jawab. Orang hentam dia. Nabi ketika itu malu, gundah gulana, sedih sebab tak dapat nak beri satu jawapan yang tuntas kepada persoalan daripada puak-puak Quraisy. Hanya pada hari ke-15 barulah Jibril alaihissalam datang bawa wahyu. Tapi wahyu ni bukannya menjawab 3 soalan, tapi menegur Nabi SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi la aqraba min hadza rasyada. Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengata nak buat sesuatu hari esok kecuali menyebut insya-Allah. Dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu kalau engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpin dengan memberi petunjuk yang lebih terang daripada ini. Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Rupanya Allah Ta'ala tegur Nabi kerana dia tak ucapkan insya-Allah. Jadi bila dia ditanya soalan, patutnya lah dia kata insya-Allah. Kawan jawab esok, datang hari esok, terlepas pandang. Itu bukan satu dosa bagi Nabi, tapi adab Allah Ta'ala mengajar. Jangan overconfident. Dan bukan Nabi kita saja, Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah kena perkara yang sama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, qala Sulaiman bin Daud alaihissalam, la atufanna laylata bi mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Satu hari Nabi Sulaiman, dia raja, dia bertitah, kata dia, malam ini aku akan menggilirkan 100 orang isteri aku malam ini serentak. Menggilirkan ni bahasa orang belapik lah, bahasa bercakap belapik. Menggauli isterinya 100 orang dalam satu malam, dia gilir-gilirkan. Dan aku akan pastikan setiap isteri aku melahirkan anak.
yang mana anak itu nanti akan berjihad pula di jalan Allah. Dia cakap begitu. Datang malaikat, faqala lahul malak qul insyaallah. Datang malaikat tegur, ampun tuanku, jangan lupa sebut insyaallah. Sekejap. Dia bertitah lagi. Malaikat tegur lagi, tuanku, insyaallah, jangan lupa. Sekejap. Falam yaqul wa nasiyah. Kata Nabi, akhirnya disebab dia galik bertitah, akhirnya Nabi Sulaiman tak ucap pun insya-Allah, dan dia terlupa, wa nasiyah, dia terlupa. Fa atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'atun nisfa insanin. Nabi kita bercerita, kemudian malam itu Nabi Sulaiman menggilirkanlah satu persatu isterinya 100 orang ini, tetapi ternyata tidak ada seorang pun isterinya yang mengandung pada malam itu, kecuali illa imra'atun, satu isteri saja yang lekat malam itu. Namun anak yang dia lahir nisfa insanin, anak yang dilahir itu separuh manusia. Separuh lagi apa? Separuh lagi lain minggu lah kita cerita, ke mana boleh cerita semua benda hari ni. Anaknya itu separuh manusia, separuh tu tak diceritakan. Maka kata Nabi kita, lau qala insya'allahu lam yahnas wa kana arja li hajatih. Kalaulah Nabi Sulaiman malam tu dia sebut insya-Allah, nescaya Allah akan berikan 100 orang isterinya mengandung Melaka malam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu pelajaran juga untuk kita, insya-Allah jangan lupa. Jangan lupa insya-Allah. Cakap, janji, manifesto atau apa saja mesti insya-Allah. Ni ramai orang tengah susah minta bantuan daripada yang Muhammad, daripada masjid, daripada NGO. Kalau ada, cakap insya-Allah bagi. Ini tak ada, di insya-Allah kan. Itu kan membohong namanya. Ataupun kalau benda itu memang dapat diberi pun, sebut insya-Allah. Mana tahu tak dapat nak keluar, takut ada enhance movement control, tak boleh keluar langsung, kan jadi susah. Mesti ada insya-Allah.